dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatimah binti Saiful Bahri. Saya akan menerangkan tentang maksud pengangkutan dan jenis pengangkutan. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, pengangkutan boleh didefinisikan sebagai suatu konsep cara pemindahan daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Pengangkutan terbahagi kepada beberapa, iaitu pengangkutan melalui jalan darat, pengangkutan melalui jalan air dan pengangkutan melalui jalan udara. Sistem pengangkutan tersebut ialah sistem kereta api, kereta dan lori untuk jalan darat, feri, kapal minyak dan bot layak untuk jalan air, manakala untuk jalan udara pula kapal terbang, kapal kargo dan jet persendirian. Pengangkutan awam darat merupakan perkhidmatan yang amat penting kepada masyarakat kerana perkhidmatan ini memudahkan penduduk, terutama mereka yang tidak memiliki pengangkutan persendirian, barangan dan maklumat untuk dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Pelbagai jenis perkhidmatan pengangkutan awam darat yang disediakan kepada masyarakat yang terdiri daripada pengangkutan berasaskan jalan raya dan bertrak. Pengangkutan awam yang berasaskan jalan raya ialah teksi, bas berhenti-henti, bas sewa, bas ekspres dan bas mini. Pengangkutan awam juga menjadi keperluan kepada masa kini kerana dengan menaiki pengangkutan awam, ia dapat menjimatkan masa, wang dan mengelakkan kesesakan jalan raya. Pengangkutan awam di Malaysia sangat efisien sehinggalah baru-baru ini bagi kawasan penduduk Putrajaya berpeluang mendapatkan perkhidmatan menaiki MRT dan juga pada bulan yang sama pembukaan rasmi MRT laluan Putrajaya Fasa 1, kerajaan telah memberikan perkhidmatan secara percuma kepada semua pengangkutan awam di bawah kendalian Rapid KL selama sebulan. Orang ramai boleh menaiki pengangkutan awam kendalian Rapid KL secara percuma bermula hari ini. Tambang percuma selama sebulan itu membabitkan transit aliran massa MRT, transit aliran ringan LRT, bas Rapid Transit BRT serta bas Rapid KL itu ditawarkan sempena pembukaan rasmi MRT laluan Putrajaya Fasa 1 yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pagi. Budaya interaksi menjadi satu perbuatan yang menjadi permulaan kepada perkara yang bermoral. Tanpa budaya interaksi, masyarakat tidak tahu memberi reaksi dan juga perhatian sekeliling jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. Melalui budaya interaksi di dalam pengangkutan awam dapat mengharmonikan masyarakat Malaysia walaupun berlainan kaum, bangsa dan agama. Persekitaran yang aman di dalam pengangkutan awam juga memberi impak kepada budaya interaksi dengan mencipta pergaulan dan perbualan melalui pelbagai situasi. Selain itu, pengangkutan awam juga dapat mengeratkan lagi hubungan sesama masyarakat di Malaysia dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perpaduan antara mereka. Lain daripada itu, masyarakat di Malaysia ibarat sebuah bangunan yang saling mendukung antara satu sama lain untuk memastikan kekuatan bangunan itu terpelihara. Ia juga telah diibaratkan sebagai silaturahim yang perlu dipelihara antara masyarakat demi mengeratkan perpaduan negara dan juga ada pun mengeratkan silaturahim itu ialah berbuat baik kepada sesama manusia, memberi pertolongan jika mereka memerlukan, bersikap lemah lembut, nasihat menasihati dan menjaga perasaan mereka. Pengangkutan awam merupakan salah satu kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat bandar untuk menghubungkan mereka dari satu destinasi ke destinasi seterusnya. Walaupun pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menyediakan kemudahan seperti ini, namun ada segelintir masyarakat masih memandang sepi penggunaan pengangkutan awam. Dalam mencapai status negara maju pada tahun 2020, pengangkutan awam seperti bas, komuter, teksi, kereta api dan lain-lain sememangnya penting untuk menambah baik kualiti sistem pengangkutan serta kehidupan rakyat. Oleh itu, mari kita semak apakah
apakah kelebihan menggunakan pengangkutan awam? Yang pertama, dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Biasanya, ramai orang akan mengungut tentang kesesakan lalu lintas pada waktu puncak ketika pergi dan pulang dari kerja, sehingga dapat membuatkan mereka merasa tertekan dengan pemikiran mereka. Pengangkutan awam seperti transit aliran ringan LRT dan transit aliran massa MRT telah menggunakan landasan rel dapat mengurangkan masalah kesesakan serta mengurangkan jumlah kereta persendirian di jalan raya. Oleh itu, anda tidak perlu merungut lagi tanpa menghadapi kesesakan lalu lintas setiap hari. Saya sarankan kepada pengguna-pengguna kereta masing-masing tu, gunalah kenderaan awam jika tempat kerja kamu semua berdekatan dengan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kelebihan seterusnya ialah dapat memendekkan masa perjalanan. Jika anda mengambil berat tentang masa, sudah tentu pengangkutan awam dapat memendekkan masa perjalanan anda. Hal ini kerana pengangkutan LRT dan MRT pastinya mempercepatkan masa anda ke tempat yang dituju. Yang ketiga, dapat menjimatkan kos perbelanjaan harian. Anda tahu bahawa harga petrol semakin meningkat setiap tahun dan juga kos bayaran parking kenderaan perlu ditanggung sekiranya anda membawa kenderaan persendirian ke tempat kerja. Hal ini boleh merumitkan perancangan kewangan anda. Dengan menggunakan pengangkutan awam dalam kehidupan harian anda akan menjimatkan kos perbelanjaan harian tanpa bergantung pada kenderaan sendiri. Di samping itu, anda juga boleh melanggan pas perjalanan tanpa had 30 yang berharga 100 untuk perkhidmatan pengangkutan awam rel rapid termasuk LRT, MRT, monorail dan BRT di Sunway serta semua perkhidmatan bas kendalian rapid di Lembah Kelang. Seterusnya ialah mengurangkan pencemaran udara. Kita sering terdedah kepada pencemaran udara berpunca dari pelepasan gas karbon monoksida yang berbahaya dari exhaust kenderaan. Sekiranya kita mengambil pengangkutan awam dalam kehidupan harian, maka pelepasan gas berbahaya dan kesan rumah hijau akan berkurangan. Penggunaan kenderaan persendirian turut berkurangan di jalan raya jika anda mengambil inisiatif untuk memelihara alam sekitar dengan menggunakan kemudahan pengangkutan awam. Akhir sekali, kes kemalangan dapat dikurangkan jika anda tidak mempunyai kenderaan persendirian ke tempat kerja atau destinasi yang dituju dan tidak cekap memandu di jalan-jalan besar. Anda mungkin terfikir tentang risiko kemalangan yang membahayakan nyawa anda dan menggunakan pengangkutan awam sebagai kenderaan harian anda. Hal ini tidak dinafikan bahawa pengangkutan awam dilihat lebih selamat untuk masyarakat bandar pergi ke destinasi masing-masing, malah dapat mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya. Pengangkutan awam bukan hanya mempunyai kelebihannya, tetapi ianya juga mempunyai kelemahannya tersendiri. Mari kita merungkai satu persatu kelemahan pengangkutan awam di Malaysia. Kelemahan pengangkutan awam di Malaysia ialah tambang yang mahal. Antara sebab kurangnya rakyat Malaysia menggunakan pengangkutan awam adalah tambangnya yang mahal. Dengan kos sara hidup yang kian meningkat, masalah kos tambang pengangkutan awam yang mahal menjadi kerisauan buat mereka. Ada laporan mengatakan segelintir pemandu teksi tidak menggunakan meter dan menggunakan caj yang mahal kepada pengguna. Perkara ini merupakan salah satu faktor penyumbang kepada kurangnya pengguna pengangkutan awam di Malaysia. Seterusnya, tempoh menunggu yang lama. Kekerapan pengangkutan awam yang sedikit menyebabkan pengguna terpaksa menunggu lama untuk menggunakan pengangkutan awam, seperti bas dan KTM tiba di stesen. Kadang-kala pengguna terpaksa menunggu bas atau KTM tiba sehingga sejam lamanya. Ini akan menyulitkan perjalanan pengguna, terutama mereka yang ingin pergi ke kerja. Disebabkan kekerapan
pengangkutan awam yang tidak efisien. Ramai rakyat Malaysia yang tidak mahu menggunakan pengangkutan awam kerana terlalu lambat yang akan mengakibatkan perjalanan mereka terganggu. Seterusnya ialah parking yang tidak mencukupi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur, masalah parking yang tidak mencukupi di stesen-stesen LRT merupakan salah satu masalah. Pengguna terpaksa datang seawal mungkin untuk mendapatkan parking di sekitar kawasan stesen LRT. Jika tidak, mereka terpaksa untuk parking jauh dari stesen LRT, monorail, KTM dan MRT. Tambahan lagi, caj yang dikenakan untuk parking juga agak mahal dan ini menambahkan lagi beban pengguna. Akhir sekali ialah kenderaan tidak diselenggara. Ada beberapa syarikat penyediaan pengangkutan awam menggunakan kenderaan yang tidak diselenggara dan uzur. Ini mengakibatkan kenderaan tersebut sering rosak di tengah jalan dan menyebabkan perjalanan pengguna terganggu. Ia juga menjadi kebimbangan pengguna kerana merasakan kenderaan yang mereka naiki tidak selamat. Hal ini sering terjadi pada bas awam. Sampai sini saja saya mengurungkaikan kelebihan dan kelemahan pengangkutan awam. Bagi pendapat anda, apakah kesan buruk bagi menggunakan pengangkutan awam dalam interaksi masyarakat? Terasa agak bahaya sebab saya jenis kerja balik malam. Bila saya jumpa orang yang tak dikenali, saya rasa sangat tak selesa. Okay, terima kasih. Sama. Dalam seminggu, berapa kali abang menggunakan pengangkutan awam dan kenapa? Dalam seminggu tu dah 5 kali. Sebab saya dekat rumah memang tak ada transport. Kereta tak ada, motor tak ada. So jadi payahlah saya nak pergi bandar, saya nak pergi tempat kerja. Okey, terima kasih. Bagi pandangan anda, kenapa anda rasa pengangkutan awam tu penting? Bagi saya untuk mengelakkan jam, sesak lalu lintas. Bagi saya penting lah, mudahkan saya untuk pergi kerja. Sebab tak jam lah lalu nak pergi kerja nanti. Okey, itu je? Itu je. Okey, terima kasih. Bagi pendapat anda, apakah kebaikan dalam menggunakan pengangkutan awam dan kesan kepada interaksi masyarakat? Pada pendapat saya, kita dapat mengeratkan silaturahim dan dapat mengenal kaum yang baru. Okey, terima kasih. Adakah anda sering menggunakan pengangkutan awam? Ya, sering. Kenapa? Sebab dia memudahkan pergerakan saya. Sebab saya kerja dekat area bandar. Jadi orang cakap tak ada siapa nak hantar. Jadi saya lagi memilih untuk menggunakan pengangkutan awam lah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Maya di atas temubuhan yang telah dijalankan di stesen-stesen LRT, stesen rapid dan sebagainya kepada masyarakat. Baiklah, kesimpulannya, pengangkutan awam ataupun bermaksud yang menggerakkan manusia daripada satu tempat yang lain telah banyak memudahkan manusia dari segi masa, kos dan sebagainya. Selain itu, mengikut kajian yang telah kami jalankan, pengangkutan awam bukan sahaja dapat menjimatkan kos serta masa, malahan telah mengeratkan lagi hubungan interaksi antara masyarakat di Malaysia. Oleh itu,
marilah bersama-sama kita menggalakkan lagi pengangkutan awam ini dengan menaikkan pengangkutan awam sekali sebulan untuk sekurang-kurangnya. Sekian, terima kasih daripada keluarga kami.